Ma'asyiral Huddar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini sekali lagi dalam klinik salat. Dan kawan yang akan kita sebut pada hari ini, kita akan perincikan dan membaca Al-Fatihah. Rukun yang maha penting di antara rukun-rukun salat, ya. Membaca Al-Fatihah ada beberapa syarat. Bila ada kena dengan syarat-syaratnya, maka bacaan Fatihah kita itu dikira sah, lulus dan terhasillah rukun yang penting, dan sembahyang kita insya-Allah sah. Tak payah ulang, tak payah qada. Ya. Pertama sekali syarat dia Fatihah ni mendengar bacaan sendiri. Kita baca Fatihah kita kena dengar. Tak boleh baca cara angin tak boleh. Tak mahu tu bunyi sushi itu tak mahu lah. Dia kena sebut, kita bagi kita dengar telinga kita, ya. Baca pelan, kita dengar, ya. Sekadar mana kita boleh dengar lah. Kecuali orang pekak. Orang pekak tak upaya mana. Orang pekak dia baca kuat, deras. Dia duduk pekak, dia baca deras, ganggu orang. Nah, bila ganggu orang, hukum dia adalah haram. Dalam fiqh dia panggil tafwish. Ya, dalam fiqh dia panggil tafwish, ni maknanya ganggu orang. Orang sembahyang lah, tak boleh ganggu. Sekalipun kita baca Quran deras, ganggu orang sembahyang, maka hukumnya adalah haram, tak boleh. Baik. Maka itu dia kita mendengar bacaan sendiri bagi orang yang sejahtera pendengaran dia lah. Kalau orang pekak jangan paksa lah. Dia boleh faham, dia boleh rasa daripada dalam, cukup lah. Kalau orang pekak maka itu mendengar bacaan sendiri adalah wajib sebagai syarat. Itu paling penting. Kedua, susunan ayat mengikut tertib, betul makhraj dan tasydid. Yang kedua, susunan ayat-ayatnya ikut tertib lah, seperti mana yang berada dalam Quran, sebagaimana yang termaktub dalam kitab, maka itulah susunan dia. Daripada awal hingga akhir lah. Tak boleh julang-juling, tak boleh ambil bawah, ambil di atas, tak boleh. Itu insya-Allah yang tu semua orang jagalah. Tak pernah dengar lagi lah orang buat macam tu lah. Kita pun tak berani nak buat begitu. Kerana kita tahu itulah susun bacaan dia. Yang kedua, baik. Yang ketiga, muwalat. Muwalat artinya berturut-turut. Berturut-turut ni artinya selang-seli di antara ayat-ayat itu jangan ada apa-apa bunyi yang lain daripada ayat Fatihah. Ya, seumpama berdehem. Kalau berdehem nak baca Fatihah, ulama kata boleh. Pasal nak bagi betul huruf. Berdehem ni pasti ada sangkut kot dia rongkong ni nah. Tak jelas dia rongkong ni kita berdehem. Jadi bila kita berdehem, ingat bila kita baca contohnya lah. Maliki yaumiddin. Kena ambil balik Maliki yaumiddin. Jangan lepas Maliki yaumiddin tu, lepas kita berdehem. Iyyaka itu batal. Sebab dia putus muwalat. Nampak tak? Ya? Antara ayat-ayat tu dia kata tadi ini jangan ada apa-apa kalimah, kata-kata atau bunyi yang lain daripada huruf-huruf ayat-ayat Fatihah. Boleh nah? Ingat tu nah, paling penting. Batuklah, ya. Maliki yaumiddin. Dia batuk. Jangan ambil balik. Jangan ambil, sambung. Dia kena ambil balik. Maliki yaumiddin. Itu dia. Imam serupa, makmum serupa. Sama ada kita baca berjemaah ataupun kita dalam keadaan mufrad seorang-seorang. Maka ingat tu yang paling penting itu. Macam yang lain daripada bunyi itu tadi, ini kena jagalah sebab dia ada bab batal solat bila berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja, satu perkataan atau satu huruf yang boleh beri makna ataupun dua huruf yang tidak ada makna. Nampak faham Satu huruf yang boleh beri makna, ain, itu ada makna tu. Ain. Huruf ain kan, kita sebut ain tu ada makna. Dalam bahasa Arab, ain ni ada lebih kurang 15 makna. Ain tu, ya. Ain tu mata. Ain tu mata, ya. Itu dah. Angin pun kita panggil ain. Wajah pun kita panggil ain. Banyak arti ain tu dalam bahasa Arab. Sebab itu bila sebut huruf ain tu membawa makna yang banyak. Satu huruf kita sebut ain dengan sengaja.
Dengan sengaja lah, tak sengaja tak apalah. Ain dengan sengaja kita sebut, kita telah menyebut ain dengan makna pula tambah pula dalam bahasa Arab ada 15 makna. Lagi kita boleh. Sengaja batal. Qaf batal. Sin batal. Ada makna semua tu. Betul tak? Boleh kan? Jadi makanya kita jaga mualaf itu paling penting. Ingatlah antara tiap-tiap ayat Fatihah yang 7 itu jangan diselangi dengan apa-apa bunyi yang lain daripada ayat Fatihah. Kalau bunyi bukan dengan sengaja tak batal, tapi kita kena ulang balik ayat sebelumnya. Ya, Maliki Yaumiddin, dia belahak. Belahak tu batal. Nampak tak? Bunyi itu orang dengar kata apa? Bunyi belahak tu orang ni kata apa? Apa makna dia? Makna dia kenyang. Betul tak? Nampak tu? Batal lah. Jaga baik lah. Jangan belahak dengan sengaja. Tahan. Yang tak boleh kita tahan, mengantuk. Menguap, yang tu tak upaya. Menguap tak boleh tahan. Tapi kita kena kembang mulut kita. Seberapa boleh lah. Jangan buka lah. Bila kita nak menguap tu, kita cuba kembang mulut kita, elok bibir kita. Supaya tak keluar bunyi. Takut bunyi dia apik lancar. Bunyi kacau lah. Tu kena ingat tu. Yang tu tak boleh. Belahak memang tak dapat tidak. Kalau kita belahak dengan sengaja, batal sembahyang. Batal sembahyang bukan Fatihah saja. Batal. Sebab dia memberi makna yang jelas dan bunyi satu yang perkara yang kita boleh tahan tapi kita tak tahan. Yang tak boleh tahan batuk. Dia mai gatal rongkong ni tak boleh buat apa dah. Kena batuk. Yang ni dimaafkan walaupun berangkai batuk dia. Walaupun berangkai batuk dia, maka batuk ni satu keuzuran yang tak boleh dielak. Dia gatal rongkong kita nak tahan macam mana tak boleh. Kita terpaksa kena batuk, dibenarkan batuk. Tapi kalau kita batuk antara ayat-ayat Fatihah, kita kena ambil balik ayat sebelum dia lah. Maliki Yaumiddin. Batuk. Tak boleh tahan. Dia ambil balik. Maliki Yaumiddin. Baru. Itu hukum dia lah. Kalau imam buat begitu, kita mubarakah siap keluar. Imam batuk. Ada sekali saya pernah ikut satu sembahyang jemaah imam ni imam hafiz lah. Orang muda lah, budak hafal. Dia hafal Qurannya, hukum-hukum dia tak ngaji. Jadi kita bila tak dia jadi imam tak apa kena. Kita ni kalau tak pasal dia hafal Quran, syarat imam bukan pasal hafal Quran tau. Jangan salah faham. Kita ni salah tengok. Kalau kita hafal Quran, ibu budak tu depan. Banyak benda dia tak tahu. Ini kita kena faham, tanya hukum dulu. Sebelum masjid nak ambil, saja saya bagi panduan. Minta maaf. Kalau kita nak ambil budak-budak hafid jadi imam ni, kita kena tanya hukum dia dulu. Tanya hukum solat dekat dia dulu. Nampak? Tanya rukun 13. Nampak tak rukun? Nampak tak ya? Minta dia bagi tahu syarat-syarat. Apa yang batal dalam solat. Kemudian bab kedua. Kedua ni bab jemaah. Sembahyang berjemaah Tanya ke dia hukum kedua, hukum berjemaah. Dia boleh jawab semua tu, baru ambil jadi imam. Nampak? Kita hafal Quran, keluar-keluar, tarik bawah di depan tu. Banyak benda dia tak tahu. Saya budak-budak hafid Quran di depan, ambil bawah depan, saya tak ikut. Memang tidak boleh ikut. Sebab kita tahu kelemahan dia. Saya pernah interview, pernah tanya, tak tahu. Dia duduk tepi saya tanya, tak boleh ni saya tak jadi imam ni. Hang tak tahu hukum. Itu di antara perkara kerana kesilapan pihak masjid. Biar nanti maka itu kita kena ambil faham di sini. Baik, balik masuk kepada mualat. Tadi kita tekan mualat, ingat tuan-tuan, bila kita puan-puan, bila kita baca Quran, maka kita baca Fatihah. Di antara ayat-ayat Fatihah jangan diselangi dengan apa-apa bunyi perkataan, zikir, apa jugalah. Kalau kita ada zikir yang kita boleh sebut dalam sembahyang. Contohnya bersin. Bersin tak boleh kawan. Bersin dimaafkan. Bersin, apa kita sebut tadi? Apa namanya bersin, batuk, itu dimaafkan. Belahak tak boleh.
Berdihem tak boleh. Janganlah, ingatlah belahak berdihem tak boleh. Bunyi batal sembahyang. Nah, kadang dia tabiat, duduk belakang saya imam, dia bunyi, dia bunyi. Kacau kita dah. Habis bagi salam terus kata dia yang sembahyang lain. Habis sembahyang lain di belakang lah. Tak boleh lah. Jangan buat kerja tu. Itu semua sengaja kita boleh tahan tapi kita bunyikan apa nama belahak tu, maka dia adalah batal. Maka ingatlah, mualat ni adalah di antaranya termasuk bersin. Kalau bersin, kita boleh kata Alhamdulillah. Orang yang dengar sebelah pun boleh kata. Tapi yarhamuka, ka tu yang ubah. Ka tu kena tukar. Yarhamukallah, tukar Laki-laki perempuan bunyi ka lah, jangan tukar ki pula. Yarhamukallah, kita kena ubah ka tu ke yarhamuhullahu. Jadi hu. Ka tukar jadi hu. Ingatlah, jangan lupa, catat sikit. Terlampau catat. Ya. Yarhamukallah, jadi yarhamuhullah. Jadi dia. Tak jadi kamu. Kalau kita yarhamukallah, kita cakap dengan dia. Nampak tak? Dirahmatkan Allah akan kamu. Dirahmatkan Allah akan kamu. Cakap apa tu? Nampak tak? Faham tak? Maka tu batal. Seolah-olah kita sembang dengan dia lah. Dia bersin. Dia bersin, kita berkata, yarhamukallah. Kita cakap dengan dia, dirahmatkan Allah akan kamu. Tinggal tak kali kepala, tengok dia. Betul tak? Maka tu kita kena ubah. Ka tu kena ubah jadi hu. Yarhamuhullah. Nah. Jadi siapa tak hu tu dia siapa? Tak kenal dengan dia. Mohon dirahmatkan Allah akan dia. Nampak tak? Boleh faham Penting tu ingat yarhamuhu. Tukar ka jadi hu jangan baca ka Kalau nak jawab lah. Tak jawab, kalau tak kerti jangan. Duduk diam tu. Terus kita ambil bacaan. Itu yang paling baik kalau tak kerti, diam. Jangan dipaksa tu dia bunyi lain pula ni. Lagi batal sembahyang kan. Jadi tu kena jaga mualat. Cukup penting Baik. Habis mualat, kita masuk dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran dia tak boleh ubah, pindah terjemahan atau baca dalam bahasa Turki. Mustafa Kamal Atatürk dia cuba keluar satu perintah, bila sembahyang jangan baca dalam bahasa Arab. Kita kena baca dalam bahasa Turki. Maka Fatihah disuruh ubah dalam bahasa Turki. Jadinya orang tak ikut. Seorang tak ikut dah. Azan betul dalam Turki. Masa dia jadi presiden, azan semua dalam bahasa Turki. Dia mati, dengar mati, dandan azan bahasa Arab. Seluruh Turki ini Mustafa Kamal Atatürk, dia tak suka Arab, dia tak mau Arab langsung. Dia benci kepada bahasa Arab, maka dengan bahasa Arab pun dia tak mau. Termasuk bahasa Al-Quran pun dia suruh pindah. Tapi tak ada orang ikut lah. Tak boleh lah. Kalau kita mu'allaf baru masuk Islam, mu'allaf ni ada dua. Mu'allaf baru, mu'allaf lama. Mu'allaf baru masuk Islam, mu'allaf lama tak sembahyang. Dah umur 40 baru sembahyang lah. Tak gitu lah. Dia mu'allaf tua. Mu'allaf lama kan. Mu'allaf lama ni memang nak baca Quran tak kerti. Baru nak belajar baca-baca nak hafal pula mau dia kat 1 bulan dah. Maka tak dapat tidak. Dia kena baca dia baca Quran ayat-ayat lain yang dia boleh. Contohnya Quran paling-paling dia boleh. Kalau tak boleh juga, kita tahu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca tak tu? Dia kena ulang 8 kali. Dia boleh bismillah je lain tak boleh. Dia ulang 8 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca betul dia kena baca bagi betul. Bismillah tu. Dia boleh ulang 8 kali, kemudian cukup bagi dia. Tapi dia kena usaha belajar Fatihah sehingga dia boleh hafal dan boleh baca. Dia tak boleh biar diri dalam kejahilan. Contohlah, kalau orang baru nak mula sembahyang, tak boleh baca apa benda pun, baru nak mula sembahyang, jangan berliar lah. Bagus kita kena terima lah. Alhamdulillah. Tuhan bagi hidayah dekat hang baru nak sembahyang lah. Tapi macam mana cik, saya tak kerti baca apa, jangan takut. Hang boleh kata Allah Akbar tak? Tak boleh. Hang kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar boleh. Yang tu boleh cakap Melayu. Allah Maha Besar. Fatihah tak tahu kan? Hang boleh baca bismillah tak? Bismillah kerti, baca 6 selalu bismillah.
Hang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dua hang baca aku nak dengar. Baca dengar elok-elok. Hang baca ni betul. Hang ulang tiap-tiap kali satu rakaat, ulang 8 kali. Tu cara dia lah. Sampailah hang dah belajar lah. Lepas ni hampir belajar. Pergi cari guru belajar Fatihah. Tapi yang boleh. Itu hukum dia lah. Tak boleh pindah. Tak boleh. Itu bukan ganti. Tidak ya. Itu tak mahu bila dia baca Bismillah itu bukan ganti Fatihah dah ya. Mengisi masa yang tempatnya kena baca Fatihah. Oleh kerana dia tak boleh baca, maka dia kena isi. Apa benda boleh tak boleh pula. Ada pula dia, saya apa tak tahu. Nampak tak? Tak tahu benda apa pula. Kalau hang ni, kalau satu dunia lagu hang kiamat lah. Sebab Nabi kata apa? Bila nak jadi kiamat, tidak ada satu orang pun atas muka bumi ini boleh sebut nama Allah. Bila atas bumi ini tidak ada seorang pun yang boleh sebut nama Allah, kiamat. Runtuh langit. Jadi dia tak boleh baca apa-apa tadi. Lagu ni, hang tak boleh baca apa, hang diam tu dah. Hang kata Allah Maha Besar, hang diam cupcap, jangan kata apa. Hang tunggu aja imam rukuk, hang kata sekali Allahu Akbar, hang rukuk, ikut dia sudah. Boleh kan? Maknanya kata tak ada masa kita boleh bagi dia, tak ada tempoh kat dia boleh tangguh sembahyang. Dia kena buat dandan tau. Dia masuk Islam atau orang nak sembahyang, tak boleh tunggu nanti aku belajar dulu, aku hafal dulu. Oh, tak boleh. Kalau kita bercakap lagu tu murtad kita, murtad. Tak apa-apa jangan sembahyang lagi. Murtad nampak tau kacau. Hang nak sembahyang juga, hang buat apa yang aku boleh, hang baca apa yang boleh. Itu dia itu contohlah. Kalau dia boleh baca ayat-ayat lain, dia bacalah. Ambillah 7 ayat. 7 ayat dia ambil. Dia boleh sama dengan sebanyak bilangan ayat-ayat Fatihah, sudah memadailah. Ayat mula apa-apa. Dia campur semua ambil 7 ayat, sudah boleh. Sebagai menempati. Bukan ganti. Jaga baik. Bukan ganti ya. Fatihah tak boleh ganti. Ya, menempati masa Fatihah tu, hang baca ayat-ayat ini sebagai menempati tempat yang kena baca Fatihah. Itu antara hukum kita kena faham ya, bahasa Al-Quran, ingat ya. Baik. Bahasa Arab ni ada 3 tuan-tuan. Sebab tu saya sebut bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ni ada 3. Pertama, bahasa umum yang dipakai oleh bangsa Arab. Bangsa umum ya. Itu bahasa Arab kita panggil bahasa sorat. Bahasa sorat ya. Dalam tu ada lagi bahasa dia panggil bahasa amiyah, umum. Cakap macam kita bercakap bahasa kampung lah bahasa kampung, mai jompi. Tu bahasa kampung tu. Tak gitu mai jompi. Nampak tak? Tu bahasa dia Okey. Kalau bahasa sorat itu kita panggil fushah, dia panggil bahasa kitab. Kedua, bahasa kitab. Bahasa kitab ni maknanya bahasa yang dipakai secara rasmi ya, dalam bacaan berita, radio, TV. Orang Arab guna bahasa sorat, kita katalah, lebih tepat bahasa sorat kita katalah. 2. Nombor 3, bahasa Al-Quran. Yang ni bukan Arab saja punya, semua orang Islam punya. Semua bangsa di atas muka bumi ini punya. Bahasa Al-Quran, bahasa antarabangsa. Semua masyarakat, semua manusia boleh kuasai bahasa Al-Quran. Itu jalan. Seorang filosof British, Sir George Bernard Shaw, ya, dia ni orang yang paling anggun dalam soal-soal Islam ni, dalam merujuk, dalam kritik, ya, dalam memberikan sumbangan besar. Sir George Bernard Shaw ni kata apa? Al-Quran is every man's library. Nampak dia guna bahasa tu. Quran is every man's library. Nampak? Bukan orang Arab punya. Nampak tak? Orang Melayu punya, orang Cina, India apa punya semua. Nampak tak? Ini bahasa Al-Quran. Maka itu Fatihah dibaca dalam bahasa Al-Quran. Kita guna bahasa tu lah. Itu saya tulis sini bahasa Al-Quran. Tak tulis bahasa Arab. Tulis bahasa Arab, orang Melayu lah gaduh. Jadi nak buang, tak ada langsung urusan-urusan yang melibatkan bangsa, maka dia panggil bahasa Al-Quran. Itu kita guna bahasa itulah supaya tuan-tuan faham kenapa diguna bahasa Al-Quran ya. Baik. Dibaca dalam keadaan berdiri. Berdiri itu jadi syarat maha penting.
Kalau semayang mengatakan aqimis solat, dirikan solat, atau orang katakan, aqimis solat, dirikan solat. Al-Quran kata tu diri itu, menjadi satu syarat kepada semayang, maka ulama masukkan berdiri dalam rukun. Nampak? Ya. Sebenarnya berdiri itu adalah syarat baca Fatihah. Fatihah tak boleh baca melainkan dalam keadaan berdiri. Kecuali orang tak boleh berdiri lah. Itu uzur ni kita tak kata apa dah. Uzur dah orang boleh faham lah. Ya. Bila kata uzur ni satu darurah. Ya. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Ada kaedah fiqh mengatakan dalam keadaan darurat, perkara yang ditegah jadi harus. Perkara yang dilarang jadi boleh. Nampak ya? Itu dalam keadaan darurat, semua orang faham lah darurat. Maka orang tak boleh berdiri ni, darurat lah. Dia kena duduk lah. Nampak? Zaman Nabi tak ada kursi. Dia duduk di lantai. Kursi ni perkara baru, tak ada hadis cari tak jumpa lah. Hadis kursi tak ada. Jangan salah faham lah. Sebab tu masalah kursi ni berbagai-bagai pendapat ulama. Berbagai-bagai pendapat ulama, khususan bila kita nak sujud, nak rukuk. Timbul banyak pendapat kalangan ulama. Yang mana betul? Tidak ada satu pun yang boleh kita katakan tepat, tapi mengikut sangkaan yang kuat, mengikut daripada kedudukan orang beri fatwa itu sendirilah. Orang alim lah. Nampak ya? Ada kata bila kita sembahyang berdiri, kita berdiri, kita kena berdiri dulu. Ya. Bila sampai rukuk, nampak kita rukuk macam biasa. Kemudian tu kita bangun balik, angkat kepala sambil alhamdulillah. Bila kita nak sujud, ada yang suruh duduk dulu. Nampak tak? Ada suruh duduk dulu baru sujud, tak betul Itu kata yang tak sujud. Nampak tak? Satu pendapat dia kata, bila kita rukuk, kita bagi rendah, sujud bagi rendah lagi. Nampak tak? Ya. Allahu Akbar, kita rukuk lah. Rukuk tu jangan bagi sama macam duduk rukuk tu. Bagi dia, kalau rukuk pun, boleh rukuk, tak boleh. Bila main tang sujud tu, Sami'allahu hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita nak suruh sujud tu bagi rendah lagi kepala kita. Jangan duduk lagi. Jangan duduk di kursi lagi. Bagi rendah kepala kita, nampak beza. Rukuk dengan sujud. Nampak tak ya? Rukuk dengan sujud tu rendah. Ya. Kemudian, Allahu Akbar, duduk. Nak baca Arabic, baru duduk. Nampak dia kursi. Nampak tak? Dah duduk aja kursi, nak sujud balik, tak payahlah bangkit. Sujud tu, rukuk lah balik. Macam rukuk, sujud lah yang kedua tu. Ya? Kemudian nak bangkit rakaat berikut, duduk sat, bangun berdiri balik. Kalau boleh berdiri, tak boleh berdiri, duduk terus. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi kata apa? Bila dia habis dia rukuk, Sami'allahu hamidah, dia nak sujud, dia kena duduk aja kursi dulu. Duduk baru sujud. Jadi nampak kata dia duduk dulu, baru sujud. Nampak tak? Itu pendapat yang dipakai oleh setengah orang alim lah. Yang pendapat macam tu. Yang kedua, tak boleh duduk lagi. Dia kena rukuk, sujud tu bagi rendah lagi pada sujud. Kemudian baru dia nak duduk, baru duduk aja kursi. Nampak tak? Dia nampak tu dalam wajah dia kan? Wajah dia nampak kan? Nak suruh tunjuk. Tak payah lah. Faham je, dia boleh faham je kan? Okey, insya-Allah. Dia boleh faham lah tu. Yang mana tak faham, boleh saya tunjuk lah nanti. Tu lah. Semua ada faham, okey lah. InsyaAllah. Itu kena faham. Dibaca keadaan berdiri, maka berdiri itu sebenarnya adalah syarat membaca Fatihah. Tapi oleh kerana dia terlibat dengan pekerjaan sembahyang tadi ni, yang kata sembahyang kena berdiri, maka tak dapat tidak ulama ambil syarat tu jadi rukun. Sebab tu rukun jadi 13. Nampak tak? Sepatutnya rukun 12 ya. Diri tak masuk. Pasal berdiri tak masuk, diri syarat Fatihah. Bukan dia rukun, nampak tak? Tapi nak bagi mudah faham, kita jadikan dia sebagai rukun senang. Tak payah duduk terang. Tapi tuan-tuan fahamlah. Makna syarat dengan rukun tak sama ya. Tapi syarat penting. Tak ada syarat, rukun tak sah. Ada rukun, syarat tak sah. Nampak tak? Ada kira macam tu. Tak ada rukun, syarat tak sah. Maka begitulah. Maka tak dapat tidak dibaca keadaan berdiri. Berdiri ikut tulang belakang kita. Orang berdiri betul macam mana orang bongkok, macam mana orang herot. Ikut dia lah. Macam mana keadaan diri dia berdiri ikut tulang dia lah. Tak boleh berdiri, kita gaya berdiri kita nampak lain daripada kita berdiri biasa. Kalau kita berdiri biasa macam mana? Kita baca Fatihah pun kena berdiri begitu juga. Nampak tak? Jangan pasal kita berdiri,
Diri betul, diri saja, duduk diri betul. Bila main nak baca Fatihah, baru nampak kita bongkok sikit. Tak boleh lah, pasal nak bagi khusyuk. Tu jaga lah. Nak bagi khusyuk. Kita tak sedar kan? Orang tangkap gambar tunjuk, baru kita tahu, aku teruk lah. Tu dah. Sebenarnya, kita sendirilah kena ada kesedaran. Tengok cermin. Kita ada cermin di rumah, bila kita berdiri, tengok kita berdiri macam mana. Kemudian kita sembahyang macam mana. Diri kita dalam cermin dan diri kita tadi ini, apakah betul diri kita tu macam juga kita berdiri dalam sembahyang. Ada orang macam tu. Ada orang yang bila sembahyang, diri dia lain sikit. Dia punya action tu lain. Bila tak sembahyang, diri dia lain. Kita kena buat begitulah. Maka tak dapat tidak baca dalam keadaan berdiri, tuan-tuan. Ni. Baik, ni semua tak baca lagi ni. Baru nak sebut dia main syarat-syarat tu. Baik. Kemudian barulah kita lihat inilah Fatihah di mana ada 7 ayat mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang yang baca dia kira bismillah masuk 1 ayat. 3 lagi imam mazhab tak masuk bismillah sebagai ayat pertama. 3 lagi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Bismillah ni dia kata umum, turun untuk semua surah, bukan Fatihah saja. Dia sebagai permulaan, nampak? Dia permulaan hakiki dia panggil tak dapat tidak, maka dia kena ada mula. Itu dia semua surah kita baca bismillah. Ada yang kata baca bismillah itu semata-mata mengambil berkat. Ada kata bismillah itu mengambil kesempatan pasal dia merupakan permulaan hakiki. Dan Imam Syafi'i mengatakan dia adalah satu di antara ayat Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatuha. Itu hadis Nabi. Sungguhnya bismillah itu satu di antara Fatihah. Nabi kata sendiri. Maka Imam Syafi'i pakai hadis itu, maka kita jadikan bismillahirrahmanirrahim di satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Ini Quran yang asal daripada Quranul Karim, Quranul Misri. Quran Mesir. Quran Misri ataupun Quranul Karim dia masuk bismillah ayat mula. Quran Utsmani tak masuk. Kita buka Utsmani sekarang tak ada. Bismillah kosong. Dia mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Di maka itu kita kena betul lah bismillah itu masuk satu di antara ayat Fatihah, 3 ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat yang keenam. Ayat yang ketujuh ni dia panjang sikitlah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi di sini memandangkan ada banyak orang nampak tak cukup. Tak cukup panjang. Maka boleh berhentilah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti. Dia bukan, tidak ada wakaf yang wajib dalam Quran. Ingat kalau kita ngaji ilmu tajwid, tidak ada wakaf yang wajib dalam Quran. Wakaf wajib tak ada. Wajib wakaf ada. Yang tu ada. Terbalik wakaf wajib tidak ada. Wajib wakaf. Dia itu kita kena faham. Dia ada tidak. Tapi kalau wakaf wajib tidak ada. Dalam Quran dalam ilmu tajwid tidak ada. Kita kena faham tu. Wakaf wajib tidak ada. Wajib wakaf. Nampak tak? Pada setengah tempat supaya tidak bercampur antara dua makna yang boleh membawa waham ataupun yang boleh memindah makna dan maksud ayat. Nampak? Itu nak kena faham tu lah. Jadi dalam Quran jadi kita akan tunjuklah contoh dia Baik. Jadi makanya kalau kita tak boleh berhenti, kita nak berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh. Ghairil, kalau tak berhenti dia paksa juga jadi bunyi lain, batal sembahyang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunyi li di belakang. Habis batal sembahyang tak boleh dia bunyi teroi
Dhalin. Nah, ni bunyi li. Nah, dia duk tahan, duk pujuk, duk pedor lepas dah kan. Dia bunyi lead macam tu tu. Ini klik-klik. Tak boleh kan. Maka tu kita tak ada nafas, kita berhenti, tak faham. Jangan ambil balik ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada dulu satu imam di Bayan Lepas. Lama dah bukan ni. Lama lah, saya umur 20-an baru tu. Anak teruna sunti lagi lah masa tu lah. Belakang sempat baca, dia baca imam tu baca. Dia baca tu betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia ambil balik. An'amta 'alaihim ghairil lari makna. Saya pergi tegur dia. Dia pergi tegur dia kata, apa ni tegur? Aku kan kira pasal dia tua ke dia muda. Aku kan kira dia siapa? Dia baca tak betul. Nampak tak? Dia kata jangan berhenti, jangan ambil balik tu. Boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nampak tak? Cik Imam boleh berhenti, itu tak ada masalah. Boleh berhenti. Tak mencacatkan makna. Ya, boleh. Sebab dia tu macam tidak ada wakaf di situlah. Tidak ada wakaf di situ. Cuma dia kata, la waqfun pun. Tidak ada wakaf di situ. Itu saja. Jadi bukan wakaf tu, kita tadi tidak ada wakaf, bukan wakaf sama wajib. Nampak tak? Dia pakai betul tu. Kalau wakaf tu wajib, kena lah. Tidak ada wakaf yang wajib. Nampak tak? Saya tekan lagi ada. Tidak ada wakaf yang wajib. Dia berarti 3-4 kali. Baru tahu menantu sekian-sekian orang. Mak mentua saya kira famous lah tentang tu kan. Kira orang kenal sangat lah. Oh, menantu dia ni. Dia mengaji di mana tu? Dia mula tanya. Itu dia. Sampailah tahap tu lah. Jadi kita ambil faham. Maknanya kita kena ingat. Kita boleh berhenti tak ada lepas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita nak ra'i boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh wakaf itu. Ambil balik ghairil maghdubi, itu mera'ikan dia punya makna. Sebab dia ada hubung kait dengan huruf ba dalam bismillah. Ba ni mula bismillah dan mula dengan ba tu harfun jar mengikut dalam nahwu Arab. Ya. Setiap naun ataupun isim yang datang sesudah huruf ba, maka dia kena baris di bawah. Sebab itu sampai ke bawah ni ghairil, tak bunyi ghairul. Nampak tak? Maka tu ghairi tu dia mula dengan ghairi. Agak kurang cantik lah daripada segi dia punya hukum dalam bab arud. Arud ni satu ilmu tata bahasa Arab, satu cabang bahasa Arab yang cukup rumit, yang tak ada, yang hampir kita katakan tak ada lah hari ni cari. Yang saya tahu pun yang ada ilmu ni Tuan Guru Abdullah Fahim ya. Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, dia seorang ada ilmu tu, ilmu arud dia panggil dalam bahasa Arab. Bagaimana mengindahkan Al-Quran, mengindahkan ayat-ayat Allah. Kita baca ayat itu, indahkan dia, mencantikkan makna dia, mentahirkan makna sehingga boleh faham dengan jelas. Itu dia. Ilmu tu rumit sikit lah. Ya. Maka tu banyak ilmu ni kita boleh dapat dalam syair. Sebab tu orang Arab ni yang rajin ulama-ulama banyak bersyair. Ulama-ulama Islam ni banyak bersyair. Ya. Imam Syafi'i sebelum dia jadi ulama, dia hafal 70,000 syair. 70,000 syair. Dia duk baca dia unta, ikut pak menekan dia pergi menjaga. Ikut menekan dia menjaga, ni ikut naik unta menjaga, dia bersyair. Nampak tak? Habis pak menekan dia kata, hang duk syair dah banyak kali. Dalam mak nak kata hang dah hafal dah. Sudahlah, jangan duk baca syair dah boleh. Apa tidak kalau hang baca Quran? Nampak? Maka dia pun baca, tu yang start baca Quran sehari, sekali khatam Imam Syafi'i. Atas pak menekan dia pak menekan dia awak kata, daripada hang duk bersyair, hang baca Quran lagi baik. Syair hang dah boleh dah, hang dah hafal dah, duk baca apa lagi syair. Bukan dapat pahala pun, nampak ya? Baca Quran, dia tukar baca Quran. Jadi syair tu semua tu memberikan dia satu kekuatan dalam menguasai bahasa Arab dengan lebih dalam. Memahami bahasa Al-Quran Quran tu indah. Dia punya ketinggian, segala ilmu-ilmu bahasa Arab ni ditarik keluar, dicabut daripada Al-Quranul Karim. Itu maksud dia.
Ya, maka itu eloknya kita mula kita siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita berhenti kemudian ambil balik. Ghairil itu baik. Itu bacaan yang paling baik. Orang ni ra'i kan. Sebab dia ra'i ghairi itu ya. Dia tak bahasa Arab tak mula dengan baris bawah ya. Kecuali kalau ada huruf jar macam ba, lam, hatta ya. Itu dia lah. Itu antaranya lah ya. Fi, ala, itu semua kena bagi bawah. Itu semua dia, itu mengenai bahasa Arab. Kita mengenai nahu, kita faham lah. Baik, sambung ya. Baik. Habis. Jadi maknanya tuan-tuan, kita lihat di sini, baca, elok kita baca dengan 7 wasal. 7 wakaf. Kita baca dengan 7 wakaf ya. Jangan wasal. Dengan sebab dalam hadis kursi kita baca setiap ayat dijawab oleh Allah. Ya, setiap ayat Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin Allah jawab. Ya, nanti saya bawa sekali lagi kita akan tunjuk apa yang Tuhan jawab kita baca. Baru ni saya baca di Masjid Batang Pasir hadis tu ya. Sekarang kita dengarlah bahawa tiap-tiap ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu elok kita baca dalam 7 wakaf. Ikut dia punya pengakhiran ayat. Dia ada 7, berhenti dalam 7. Jangan baca wasal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi ada satu makna kata satu kelebihan yang khusus dalam Fatihah ni, mengikut sunnah Nabi jugalah, tapi jarang di-highlightkan dalam bacaan tajwid. Bila kita baca ada 2 ayat elok kita wasal. Kita baca dengan wasal. Tadi ya. Tamana Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bagus baca betul. Ada Nabi pernah baca macam tu. Nampak tak ya? Satu kelebihan dalam Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Yang lain macam biasalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ain ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi dulu. Dalam ilmu tajwid dia panggil apa? Dia panggil tawallud. Tawallud ni beranak. Kita bagi beranak bunyi tu mai ke mana lah. Ain, tu mai mana? Dia beranak mai mana ya? Sama juga bila kita mula le tu mai mana? Betul lah. Itu kita bagi beranak bunyi itu. Dia panggil tawallud. Kita lahirkan satu bunyi yang tidak ada dalam bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak dah? Ya. Dia kena latih tu lah. Takut jadi tabiat. Jadi tabiat ni kita tak sedap salah tau. Pasal tabiat, duk sedap alham. Banyak kan? Dalam lagi bacaan lagi banyak ni dalam qalqalah kan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Sedap bunyi qa tu. Betul tak? Sedap kan? Tambah bagi bunyi kot. Qul a'udzu birabbil falaq. Qa tu mai mana? Ada tulis qa dalam Quran kan? Itu dia panggil dia lahirkan. Ikut lepas mulut saja lah. Ikut lepas huruf tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Sikit tak? Min syarri ma khalaq. Sikit je. Nampak? Dia bunyi, dia keluar tak boleh kawal tu. Sebab nak bagi bunyi huruf betul-betul. Jangan bagi bunyi je, bagi bunyi terang. Nampak tak? Ya kan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia bunyi di belakang tu sikit kan? Bunyi sikit kan? Ya? Saat mata tadi ni, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita tahu dengar sudah, kita dengar sendiri sudah. Kita tahu ada bunyi jim dengan ra di belakang sudah. Dia nak bagi dengar. Ya, hatta
salamun hiya hatta matla'il fajr. Makmum dengar. Oh, konon dia adalah ahli tajwid. Nampak tak? Artinya dia tambah satu huruf. Haram tu hukumnya. Jangan nanti siapa sanggup tuan-tuan dengar Fatihah. Qari dunia paling tepat bacaan Quran dalam dunia ni Syekh Muhammad Khalil Al-Husairi. Dia ni qari antarabangsa. Azhar pakai dia, Saudi pun pakai dia, Jamiatul Madinah pun pakai dia. Dalam bidang Al-Quran, di papasang dia baca, kita dengar. Baca, dia dengar. Suruh ikut dia baca. Nampak tak? Ya? Mana-mana penuntut-penuntut yang belajar di universiti ni, bahagian Quran, dia nak baca Quran, dia suruh buka dengar Mahmud Khalil punya. Pasang Mahmud Khalil punya, baru dia dengar. Oh, macam ni dia baca. Mahmud Khalil baca. Ya. Ya. Wassama'i zatil buruj. Sikit je. Nampak? Buruj. Ya. Wal yaumil mashhud. Sikit je. Kita berderai. Ya. Wassama'i zatil buruj. Ja tu tak boleh main. Silakan muazzin, kita sambung balik ya. Azan dulu. Silakan azan muazzin dengan segala hormat. Ya.